Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak murid yang cikgu saya kasih sekalian. Bertemu kita kembali dalam Sains Tahun 2 bersama Cikgu Syakira, SKK Kementing. Okey, cikgu harap anak-anak murid telah bersedia untuk belajar mata pelajaran sains dan telah bersedia dengan kotak pensel, buku teks dan juga buku aktiviti. Akan meneruskan pembelajaran dalam unit 2 iaitu peraturan bilik sains. Ya, kita akan belajar apa itu peraturan bilik sains. Okey, anak-anak murid boleh rujuk buku teks muka surat 17. Okay. Di sini kamu lihat ada lagu peraturan bilik sains. Okey, kita akan sama-sama untuk mendengar lagu peraturan bilik sains dan juga sama-sama bernyanyi bersama dengan rakan kamu. Okey, 1, 2, 3. Okey, cikgu harap anak-anak murid telah mendengar dan menyanyi bersama rakan-rakan tadi dan terhibur. Okey, baru kita mulakan apa itu peraturan bilik sains. Okey, lihat pada muka surat 18, patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan bilik sains juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Okey, yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakus sampah. Ya, sisa pepejal contohnya kertas, plastik itu dikenali sebagai pepejal ya. Dan sisa cecair ke dalam sinki. Cecair itu adalah benda yang berair. Okey, cuba lihat kepada gambar yang di bawah itu. Alamak, cecair keluar mengalir ke lantai. Okey, tengok apa telah jadi. Bakus sampah telah dipenuhi dengan air meleleh, ya. Dan dia akan mengotorkan bilik sains. Okey, apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Kenapa pula sinki ini tersumbat? Tersumbat kerana kamu telah memasukkan kertas ataupun plastik ataupun pemadam kamu ke dalam sinki. Kamu tidak boleh buang ke dalam sinki. Sebaliknya, kamu dikendaki buang ke dalam tong sampah, ya, ataupun bakus sampah. Okey, seterusnya lihat kepada peraturan yang kedua iaitu bersihkan semua alatan dan radar selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Ya, di mana yang rak yang disediakan. Ya, kamu tidak boleh tinggalkan begitu saja atau sepah di dalam bilik sains. Okey, nanti bilik sains akan menjadi semak. Okey, adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? Jadi, kamu pun tak selesa, ya? Okey, seterusnya lihat kepada peraturan yang ketiga. Maklumkan kepada guru kelas ataupun guru sains sekiranya kamu tercedera atau alat dan radar rosak atau pecah. Cuba lihat kepada gambar tersebut, kantar pembesar telah jatuh. Dah pecah. Jadi, kamu kena segera maklum kepada guru sains kamu, ya.
Okey. Aduh, tangan saya terluka. Saya beritahu cikgu ya. Ya, kamu kena bagi tahu cikgu dengan segera. Okey, sekiranya rakan kamu terluka ataupun tercedera ya. Ada pula tengok gambar ini. Jangan beritahu cikgu, nanti kena marah. Aduh, sakitnya. Darah masih banyak. Okey, apakah yang akan berlaku jika murid tidak melaporkan perkara ini kepada guru? Sekiranya tidak melaporkan kepada guru, kemungkinan kecederaan kamu ataupun luka tadi akan dijangkiti kuman dan akan lebih membahaya ya. Jadi kamu kena maklum kepada guru. Guru akan membuat tindakan yang sewajarnya. Okey. Selain itu, sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas ataupun di bilik sains ya, di luar bilik sains dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Ya, botol air atau makanan pun tidak boleh dibawa masuk. Beg sekolah yang diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid kerana bilik sains mempunyai ruangan yang terhad, tak seperti di dalam kelas ya. Dan banyak alatan yang kaca ya yang membahaya. Jadi kamu perlu berhati-hati dan mematuhi peraturan. Okey? Kamu perlu mematuhi peraturan dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okey, mari kita jawab. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah? Okey, cuba tengok murid perempuan tu. Kanang, kamu telah pecahkan bikar ini. Ya, apa yang perlu saya lakukan sekarang? Apa yang perlu dilakukannya? Okey, dia perlu maklumkan kepada guru dengan segera. Ya, okey. Cikgu harap kamu fahamlah tajuk ini dan kamu boleh mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Bilik sains di sekolah kita terletak di bangunan pra ya, bangunan C, iaitu kita akan melakukan eksperimen yang tertentu. Cikgu akan bawa kamu ke bilik sains ya. Kalau aktiviti yang mudah cikgu hanya melakukan di dalam kelas dan kita akan buat bersama-sama di dalam ruangan di tempat-tempat yang tertentu. Jadi di sini juga kita akan cikgu ingin kamu lihat kepada anak panah ya, iaitu kamu dikehendaki melakukan rekreasi sains, iaitu nota interaktif peraturan bilik sains. Tuliskan peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi dalam bentuk nota interaktif. Kamu boleh rujuk pada muka surat 21 ya. Kamu boleh guna kertas berwarna ataupun melukis dengan corak dan menampal stiker, ikut kreativiti kamu lah ya. Okey, cikgu percaya kamu boleh buat dengan cantik dan menarik. Aktiviti unit 2 peraturan bilik sains ya, cikgu akan minta kamu untuk buat beberapa aktiviti. Yang pertama tadi cikgu dah maklum, iaitu yang muka surat 21, buat rekreasi sains dan tampal. Kamu perlu tampal di dalam buku latihan sains. Tak perlu untuk ambil gambar untuk hantar kepada cikgu. WhatsApp ke cikgu tak perlu. Kamu hanya tampal dalam buku latihan sains dan nanti cikgu akan maklum bila tarikh yang patut dihantar untuk cikgu buat semakan. Okey. Aktiviti yang kedua adalah buku aktiviti. Jawab muka surat 11 dan 12. Hantar buku aktiviti sains ke Pondok Jaga sebelum 20/2/2021, iaitu hari Sabtu last. Kalau kamu siap pada hari Khamis, kamu boleh hantar dah. Ya, cikgu akan buat semakan buku-buku kamu ya, buku aktiviti kamu. Jadi cikgu harap kamu boleh hantar. Kamu suruh ibu dan bapa kamu lah tolong hantarkan ke rak 2 eksklusif. Ya, selamat belajar sains. Terima kasih daripada Cikgu Syakira. Berjumpa lagi pada hari pada minggu depan ya.